kawaii desu ne. Yang kelima, perkataan yang terakhir. Sensei paling suka perkataan ini, Sensei suka sebut dalam kelas, iaitu sugoi. Sugoi. Sugoi maksud dia hebat, okey? Sugoi adalah hebat. So biasanya kalau kita nak puji orang tu, powernya, terrornya, kan? Hebatnya. So kita akan cakap perkataan sugoi. Contohnya, konna koto mo dekiru nda ne. Sugoi. Ye. So itu adalah 5 perkataan positive Japanese word yang anda boleh gunakan hari-hari. Puji kawan-kawan anda, puji orang sekeliling anda supaya kita semua akan rasa happy dan positive vibes on. Okay, kalau anda nak Sensei share lagi perkataan-perkataan bahasa Jepun, jangan lupa like, share dan komen video ini. Dan jangan lupa komen juga di bawah apa perkataan-perkataan positif yang selalu anda gunakan dalam bahasa Jepun. Ja, mata次のビデオまで。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Apa khabar semua? Bersama dengan Anwar Sensei dalam live cakap Jepun. Okey, alhamdulillah. So seperti biasa setiap hari Isnin jam 9 malam akan bersama dengan Sensei untuk live cakap Jepun. So malam ni kita ada topik yang cukup menarik dan juga ada tetamu istimewa yang akan join live bersama Sensei pada malam ni, dan Sensei harap korang stay tune daripada awal sampai akhir. Okey, yang tengah live bersama Sensei, dengar tak suara Sensei? Kalau dengar boleh tak komen yosh kat bawah supaya Sensei pun tahu korang dengar suara Sensei. Tak adalah Sensei cakap seorang-seorang malam ni kan. Okey, Assalamualaikum Aino-san. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Haikal konbanwa. Mama Al-Amin, ready Sensei, ready. Amirul Rizwan, konnichiwa Sensei, konnichiwa. Terima kasih banyak-banyak yang tengah live bersama Sensei. Korang boleh je komen kat bawah nak tanya soalan dekat Sensei sepanjang live pada malam ini. So kita akan ada tetamu, 2 tetamu khas yang bersama Sensei. Tapi sebelum Sensei jemput lah tetamu join malam ni, boleh tak korang like sikit video ni dan juga share video ni supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Yang penting share dekat grup, dekat wall ke, share dekat grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, grup kelas anda ke, yang ataupun tag kawan-kawan anda yang minat bahasa Jepun, yang teringin nak kerja kat Jepun dan sebagainya. Sebab topik malam ni cukup menarik. Kita akan menceritakan mengenai kerja di Malaysia tapi guna bahasa Jepun. So Sensei tengok 2 speaker, 2 tetamu istimewa kita pun dah ready malam ni untuk join live bersama Sensei. So tanpa melengahkan masa, Sensei akan jemput diorang untuk live bersama Sensei pada malam ini. Okey. Semua dah komen yosh, mantul Sensei. Arigatou gozaimasu. Okey, yosh terbaik. Okey. So 40 orang yang join live bersama Sensei pada malam ni, komen sikit, like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Okey, yang first time join, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa dekat Facebook Cakap Jepun setiap hari Isnin pukul 9, insya-Allah sampai pukul 10 1 jam kita akan live. Okey. So yang banyak kali join, terima kasih juga join live bersama Sensei pada malam. Okey. So Sensei akan menjemput 2 tetamu kita pada malam ini. 2 tetamu ni nama di depan dua huruf W. Kita ada 2 W, 2 double malam ni. Kita ada Wafi Sensei dan juga Wani Sensei pada malam ini. Okey, so semua dah ready? Semua dah ready nak live pada malam ni? Okey, hai. Okey, so kita ada Wafi Sensei dan juga Wani Sensei. Hai minasan. O genki desu ka? Dengar tak suara? Wafi Sensei, Wani Sensei? Okey, alhamdulillah. Okey. Suge. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih juga kepada Wafi Sensei dan juga Wani Sensei kerana sudi bersama dengan live cakap Jepun pada malam ini. Okey. Wafi Sensei sihat, Wafi Sensei. Genki desu ka? Alhamdulillah. Okey. Terlebih sihat Wani Sensei sihat, Wani Sensei genki desu ka? Yosh, genki desu. Sihat sikit lah. Alhamdulillah. Hai, sugoi.
Ya, Alhamdulillah. Okay, so malam ni kita akan membicarakan topik iaitu kerja di Malaysia tapi guna bahasa Jepun. Tapi sebelum kita masuk topik malam ni, boleh tak kita sama-sama macam orang cakap berkenalan dululah dengan siapa Wafi Sensei ni, siapa Wani Sensei ni. Okay, so Sensei kenalkan sedikit. Wafi Sensei merupakan salah seorang Sensei di cakap Jepun, begitu juga dengan Wani Sensei. Dan diorang ni memang ada kerja hakiki. Mana ada kerja lain, dia kerja lah, nanti dia akan cerita, dan at the same time buat mengajar di cakap Jepun jugalah. Sebab dia ni minat mengajar, minat sangat bahasa Jepun sampai nak share dekat student-student cakap Jepun ni lah. Okay, so apa kata kita start dengan Wani Sensei dulu lah. Boleh? Wani Sensei dulu. Okay, Wani Sensei, boleh tak kenalkan diri dulu? Hai, nama sekarang kerja kat ceritalah nama dulu belajar kat mana, ambil course apa, cerita sikit kepada yang tengah tengok live pada malam ni. Okay, Wani Sensei, hai, dozo, yoroshiku onegaishimasu. Hai, onegaishimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, kikoemasu ka? Idola. Semua dengar. Inilah dengan sini. Hai, terima kasih kepada yang sudi menonton live malam ni. Ada student-student Sensei juga. Thank you for your support. Okay, so Sensei kenalkan diri. Jiko Shokai shimasu ne. Hai, Jiko. Hai. Nama diberi Syazwani binti Syarif. Atau dikenali sebagai Wani Sensei. Dulu, sejarah belajar. Dulu belajar bermula pada lepasan SPM 2008 sehingga 2010 untuk persediaan bahasa Jepun. Kemudian Alhamdulillah rezeki dapat fly ke Jepun, meneruskan pelajaran di Kobe University selama 4 tahun bermula daripada 2010 sehingga 2014. Dalam bidang Applied Chemical Engineering selama 4 tahun untuk course degree di bawah tajaan JPA lah, Alhamdulillah. Kemudian selesai belajar pada tahun 2014 pulang ke Malaysia dan terus bekerja lah. Terus bekerja. Bekerja bulan 4 balik, bulan 6 start kerja. Pekerjaan pertama di company Jepun. Alhamdulillah bermula di company Jepun juga, iaitu Sony di Bangi. Wani Sensei, yang 4 kerja kita masuk je lagi, boleh tak? 4 kerja kita masuk je lagi. Ni panjang kalau cerita, belajar dulu. Okay. Okay, so, hai, okay. Kobe, semua orang tahu tak Kobe kat mana? First time dengar tu Kobe kat mana? Okay, Wafi Sensei, boleh tak Wafi Sensei kenalkan diri? Sudah 2 orang komen Kobe kat mana tu kan? Wafi Sensei boleh tak kenalkan diri? Jiko Shokai onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu. Hai. Jiko Shokai. Nihonjin mo betul. Watashi wa Wafi desu. Nama saya Wafi. Saya berasal dari Kelantan, sekarang tinggal di Ceras. Dulu saya study di Jepun di Hokkaido. Siapa pernah pergi Hokkaido? Siapa selalu baca Doraemon, dia akan terserempak lah dengan perkataan Hokkaido tu. Dekat Hokkaido ni, saya dekat Sapporo. Dia ada satu benda yang famous. Okay. Apa tu? Apa nama dia? Nama dia Uni. Jadi orang kita panggil landak laut. Siapa pernah makan landak laut? Ni yang Uni ya? Ni yang Uni? Hokkaido, betul. Dia macam buah rambutan tapi dia punya bulu tu keras gila. Ni lah, tajam lah. Dalam dia sangat lembut. Uni ni sangat sedap, dia lembut. Benda ni famous kat Hokkaido sebab Hokkaido ni famous dengan seafood. So ni antara makanan favourite Sensei lah pergi Hokkaido. Siapa pergi Hokkaido, pergi travel nanti, try lah. Cuba makan Okay. Uni tu rasa apa Wafi Sensei? Uni tu rasa creamy. Macam kalau Malaysia, kita makan durian kan? Durian tu sangat creamy tapi bagi foreigner mungkin susah nak terima. Tapi orang Hokkaido sangat suka lah, tapi untuk foreigner mungkin susah nak terima. Tapi dia creamy, dia rasa unik, dia memang tak ada rasa yang sama benda kat Malaysia ni. Kena try lah. Naruhodo. Sedap lah. Kira Uni ni sangat sedap lah.
Okey, okey. Sangat sedap. Ah, Okey. So ada yang cakap tu Kobe tahu kat mana. So hari ni kita ada 2 guest daripada Hokkaido yang atas utara Jepun dan juga kawasan Kobe. Kobe ni popular di Kansai Band lah, Wani Sensei, betul tak Wani Sensei? そうですね。ほんまです。 Desu ne. Okey, okey. So, okey. Macam ni lah sebab malam ni kita nak cerita pasal kerja di Jepun. Boleh tak Wani Sensei cerita apa? Cerita kerja dekat Jepun macam ni nak cakap kenapa korang decide untuk belajar Jepun dulu? Boleh tak kita masuk part tu dulu? Kenapa decide nak study bahasa Jepun dulu? はい、ワフィ先生どうぞ。 Kenapa decide nak belajar bahasa Jepun? Wafi Sensei. Dia tak ada clear ni sangatlah. Dia cuma just saya start belajar kena dengan bahasa Jepun masa sekolah menengah. Tapi belajar tak serius sebab masa tu belajar sekolah asrama. So kita ada subjek bahasa ketiga sebab saya ambil bahasa Jepun. Tapi belajar tak serius pun, belajar main-main sekadar nak lepas ni je. Sebab dia bukan subjek SPM. So belajar sekadar nak belajar main-main je lah, tak serius sangat. Tapi saya sangat suka bila dengar bahasa Jepun tu sebab dia masa tu tak ada knowledge pasal bahasa Jepun sangat. Cuma bila dengar tu dia macam bunyi sedap. Bunyi dia indah, bunyi dia jelas, bunyi dia macam sedap didengari. Sebab sedap didengari. Kan dia macam tak apa tu je. Akar sakana tu kan dia ada apa nama lagi? Dia vokal ke apa ni? Ya, vokal. So bila kita sebut bahasa Jepun tu, dia senang didengari untuk orang yang tak ada knowledge pun. Dia jelas lah. Tu yang tu my first impression lah terhadap bahasa Jepun. So macam rasa sedap dengar. Alhamdulillah result SPM pun okey, not bad. Lepas tu dapat peluang untuk pelajaran ke luar. So saya pilih Jepun. So dia macam just go through lah. Saya tak ada benda yang trigger yang big ni lah, bigger lah. Okay, Wani Sensei, apa first impression Wani Sensei belajar bahasa Jepun? First impression bila belajar bahasa Jepun Wani Sensei? Sebab ramai yang tengok live malam ni yang baru nak belajar, yang tengah belajar bahasa Jepun. Apa first impression bila belajar bahasa Jepun? First impression is 日本語は難しいですね。大変ですね。大変だった。大変でした。Sebab macam saya sendiri sama lebih kurang juga macam Wafi Sensei. Tapi saya memang tak ada langsung basic Japanese. Zero basic. Sebab masa sekolah saya belajar Arab. Okay, Ustazah. Okay. Zenzen chigau lah kan. Zenzen chigaimasu. Memang tak terfikir langsung nak belajar bahasa Jepun atau nak pergi ke Jepun. Cuma saya punya niat dan azam saya masa sekolah lagi tu, saya macam mana pun saya nak pergi study overseas. Saya nak pergi belajar luar negara. Saya nak study sungguh-sungguh, nak dapat result yang bagus dan nak apply ke luar negara dengan scholarship lah. Of course kalau dengan sendiri tu macam muri desu ne, macam susah sikit. So, susah sikit. Susah. So saya nak capai cita-cita nak belajar luar negara. Jadi saya alhamdulillah dengan result SPM tu saya pun try apply ke Jepun dan alhamdulillah dapat rezeki. Dan masa tu saya rasa satu peluang yang besar lah untuk saya. Tapi saya masa tu tak ada langsung mengkutiki yang besar sangat. Cuma macam Office Sensei, just go with the flow. Jadi first impression saya terhadap Japanese punya bahasa ni sangat-sangat susah. Sebab kita macam belajar daripada ABC balik masa umur 18 tahun tu. Okay. So kita masuk topik hari ni. Susah belajar bahasa Jepun. Okay, Wani Sensei, Wafi Sensei dah balik, dah habis belajar kat Jepun, Hokkaido, kat Kobe, Hokkaido University, Kobe University. First, bila kerja dekat macam Wani Sensei tadi nak cerita pasal kerja kat mana. Macam mana Wani Sensei balik terus kerja dekat company Jepun bulan 6 tu? Yes, alhamdulillah masa tu balik terus apply Sony dan dapat rezeki, dapat kerja sana sebagai engineer lah. Saya belajar dekat Jepun pun dalam bidang engineer. Walaupun sedikit lain lah dengan apa yang belajar tu, tapi ada juga ilmu-ilmu yang kita boleh terapkan dalam kerja tu. So saya start dengan kerja
situ. Nak teruskan lagi ke? Teruskan je. Teruskan. So kerja situ, kerja Sony selama 2 tahun, tapi masa tu saya rasa sebenarnya masa kerja 2 tahun sebagai engineer dekat Malaysia, walaupun company Jepun, tapi kita tak guna sangat bahasa Jepun tu. Jadi dalam masa 2 tahun tu, saya rasa sangat sayang sebab kita tak guna sangat. Bahasa Jepun ni bila kita tak guna, kita akan lupa. Tak kisahlah bahasa apa-apa pun, kalau kita tak guna dalam seharian, kita akan mudah lupa balik lah. Jadi saya rasa sangat rugi dekat situ kalau saya lupa bahasa ni. Jadi masa tu saya nak challenge lah diri saya untuk ke bidang yang boleh saya luaskan pengetahuan saya dalam bahasa Jepun dan asas skill saya balik lah. Masa tu saya bermula dengan kerja sebagai Japanese speaker. Okey. Okey, Wafi Sensei, sama juga ke cerita dia ataupun lain ceritanya? Saya tak pernah kerja dengan company yang pure Jepun. Saya kerja company multi MNC. Ni lah kerja company yang global. Tapi dalam dia ada perlukan khidmat Japanese speaker. Dengar ke suara? Tadi dia kata tak dengar suara Wafi Sensei. Dengar. Ni very good, clear. Dengar dah pasang headphone dah ni. Okay. Apa tu channel tadi? So kerja sebagai Japanese speaker. Okay, dah start. Start. Wafi Sensei, ada ke tu? Dia macam putus-putus Wafi Sensei. No. Walaupun Hello. Hello. Okay, dah. Okay. Yes, okay Wafi Sensei. Tak dengar apa tadi. Okay, teruskan. Tak dengar. Okay, ulang balik. Sebab company yang global ni dia sama je macam company lain lah. So dia tak terlalu strict sangat macam company Jepun yang biasa, yang macam kalau typical company Jepun dekat Jepun, kita tak boleh nak balik awal. Setiap hari mesti kena overtime. Itu adalah typical company Jepun lah dekat Jepun. Company saya tak macam tu. Dan team saya sendiri, walaupun team saya team Jepun, ada dengan orang Jepun, ada dengan orang Korean yang boleh bercakap Jepun. Kita orang mengamalkan budaya-budaya Jepun, mindset orang Jepun, sebab kita orang layan orang Jepun dan kita orang pun ada team-team dekat Jepun juga. So of course cara bekerja kita cara Jepun lah. Macam dari segi masa, jaga masa, dari segi details dia, dari segi orang panggil komakai dalam bahasa Jepun. Details dia macam mana kita nak bekerja tu, kita nak terangkan sesuatu kepada klien lah, let's say kan. Macam ABC dia tu macam mana. Itulah cara kerja kat company saya sekarang lah. Okay, Wafi Sensei, ada soalan nak tanya di sini. Sensei nak tanya, kebanyakan ambil engineering ke dekat Jepun ke ada course lain? Macam Wafi Sensei sekarang kerja bagian engineering ke bukan engineering? Bukan engineering, sekarang dah IT dah sekarang. Okay. Hello? Okay, IT. Hello. Ada course lain ada. Okay. Ada course lain. Sebab tak tahu kena start ke apa ni. Tak Wafi, dengar je. Boleh cakap, teruskan bercakap je. Okay, dengar. Okay. Saya course engineering dulu. Course electrical. Tapi more to media dengan network. Tapi balik Malaysia tak bekerja dalam engineering, kerja dalam IT field. Sebab pasaran untuk Japanese speaker kat Malaysia ni dia untuk engineering tu tak berapa banyak dah, sebab memang industri kilang pun dah tak banyak dah dekat Jepun ni, dekat Malaysia ni. Dan dia banyak demand market tu more to IT field, more to shared service. So ramailah kawan-kawan sensei yang bekerja, yang ambil course engineering pun balik kerja setahun 2-3 tahun dalam engineering field, tapi akhirnya berpindah kepada IT field, shared service, something like that lah. Sebab gaji, kalau nak masuk, nak cerita pasal gaji lah, gaji yang ditawarkan untuk engineer kat Malaysia ni untuk Japanese speaker kurang sikit. Sebab apa? Sebab tu memang adalah Japanese company punya polisi kat Malaysia, so tak boleh nak ni sangat lah. So ramai yang bertukar bidang. Kebanyakan engineering. Dulu 10 tahun lepas semua engineering. Sekarang saya tak tahu sangat lah macam mana sih. Untuk sekarang
Untuk sekarang yang saya tahu, sebab start daripada batch lepas saya ikut, dulu kita hantar banyak engineering, tapi masa tu pun kita ada hantar course lain. Macam tempat persediaan saya di PBT, Pusat Bahasa Tekyo, kita ada 2 course iaitu engineering dengan sains sosial. Dua-dua under JPA. Jadi JPA hantar juga course selain daripada engineering sebenarnya. Dan sekarang dia dah tak hantar engineering, yang JPA hantar hanyalah sains sosial. Sains sosial ni apa? Sains sosial ni bidang yang lagi luas. Sains sosial ni dalam tu kita boleh pilih apa yang kita nak. Contohnya international relationship ke, kita nak ke arah politik ke, kita nak ke arah apa-apa saja, bisnes ke, ekonomi ke, semua di bawah sains sosial. Jadi mungkin sekarang dengan macam Wafi Sensei cakap, dengan demand kerja sekarang yang kerja engineering yang dah kurang demandnya, jadi kerajaan pun mengambil inisiatif untuk tidak lagi menghantar, kurangkan untuk engineering tu dan hantar more sains sosial. Sebab sains sosial ni dia lagi banyak, mungkinlah lebih banyak peluang masa depan nanti tu yang saya nampak sekarang lah. Untuk kohai-kohai saya sekarang yang tengah belajar, mostly memang sains sosial lah, bidang sains sosial. Okay, Wading Sensei sekarang kerja dekat American Airlines kan? American Airlines dia dia bukan company Jepun juga kan? Dia macam mana environment kerja dekat company tu sekarang? Okay, saya so far bekerja 6 tahun dan 3 company. Bermula dengan engineering, lepas tu saya pindah ke customer service, start dengan Kejaya Customer Service tu dekat company lain sebelum ni, IT company, selama 2 tahun. Dekat situ environment lain. Okay, environment ni nak cerita kalau setiap company tu lain-lain lah. Sebab IT company ni dia tak semestinya company Jepun, dia banyak company luar, tapi dia nak jadikan Japanese speaker untuk Japan market. So macam IT company saya sebelum ni, macam Wafi Sensei NTT Jepun punya company, tapi saya punya dulu company US. So saya punya environment kerja, dia nak Japan market, cuma ada 3 orang sajalah untuk yang Japan market tu. So yang lain tu market-market lain. Dan 3 orang tu juga orang Malaysia. So dia punya environment tu tak rasa environment semacam kita kerja dengan orang Jepun ke apa, tak rasa sangat. Kita kerja sangat relax kan. Dan kerja tu bagi saya agak kurang mencabar sikit lah. Sebab tu saya ambil keputusan untuk keluar selepas 2 tahun. Saya nak cabar diri saya untuk lebih lagi, nak capai lebih lagi dalam bahasa saya tu. So saya pun saya pun cabar diri untuk ke bidang airlines ni. So dalam bidang airlines ni, macam American Airlines pun company US, tapi dalam tu Japan market adalah salah satu Japan market yang besar. So yes, so Japanese speaker dia mostly dia import daripada Japan lah, native speaker. Tapi dia ambil juga beberapa orang local, tapi tak ramai. Jadi environment kerja tu adalah environment macam rasa macam kerja dekat Nihon, Kibishi dia, kena Kibishi dia macam kena jika Mamoru, kena masa, kena punctual. Yes, punctual. Lepas tu macam semua orang tahulah macam mana style Japanese kerja, masa. Lepas tu cuti pun agak macam taklah susah, boleh je ambil. Cuma kita kena tahulah kerja kita tu kena siap dan kita ada backup. Yes. Ya, macam tadi sama cakap kan Muzikashi, mencabar. Yes, mencabar. Tak, jangan cakap susah, mencabar. Oh, okay. Bahasa Jepun memang mencabar. Okay. Macam ni. Yes, ramai orang cakap kalau kita pandai bahasa Jepun, kita hanya boleh kerja kat Jepun je. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada cerita Wafi Sensei, Wani Sensei, sebenarnya market nak kerja di Malaysia sangat banyak lah kalau kita pandai bahasa Jepun. Betul tak Wafi Sensei dengan Wani Sensei? Yes, betul. Demand untuk Japanese speaker banyak sebab nak kata macam ni sebab first Japanese kat Malaysia ni ramai. Kan Malaysia berterusan menjadi nombor 1 pilihan untuk orang Jepun tinggal di Malaysia selepas saya.
satu hubungan kita dengan Jepun sentiasa baik dan Korea dan in future pun insya-Allah akan berterusan baik. Itu satu. Tapi untuk dari segi kerja kan, untuk macam bagi bidang saya lah IT kan. IT ni dia shared service. Sama juga macam accounting, macam apa data analyst ke, banyak sebenarnya kerja-kerja baru yang bercambah dekat Malaysia ni yang memerlukan Japanese speaker sebab negara kita ni untuk shared service punya industri sebab kita multi language punya negara. English boleh, Chinese boleh, nak support region China boleh, nak support Japanese speaker pun alhamdulillah ramai yang boleh cakap Jepun. Lepas tu apa lagi? English boleh. Lepas tu macam Thai, nak dapatkan Thai speaker pun boleh sebab kita sepadan dengan Thai. Ramai orang Thai, orang Siam yang kerja kat Malaysia. Orang Filipin pun ramai. So projek-projek baru, kerja-kerja baru, demand baru untuk share service ni sentiasa ada dan Japanese speaker pun termasuk dalam tu juga. So okay. Ada orang tanya tahap JLPT Sensei Budua ni berapa? Kalau kita kena ada JLPT berapa baru boleh kerja dekat company Jepun di Malaysia ni? Azmi tanya. Saya untuk kalau saya punya JLPT N2 sekarang untuk pelajar engineering untuk ke Jepun kita kena ada requirement sampai N2. Tapi untuk sains sosial macam saya cerita tadi, diorang lebih banyak belajar bahasa daripada sains subjek-subjek sains. So diorang untuk sains sosial N1. Kalau saya sendiri N2. Tapi kalau untuk nak kerja untuk Japanese speaker di Malaysia, sekurang-kurangnya N3. Sebab saya ada juga kawan-kawan yang tak belajar dekat luar negara tapi kerja macam tempat saya sekarang pun ada. So N3 lah at least. Dia sebenarnya tengok juga pada bidang kerja tu, kerja yang di offer. Kadang-kadang kalau tengok dekat apa yang agensi kerja tu, ada je yang cari kerja chef dekat restoran Jepun. Boleh je tu, tak kisahlah bahasa Jepun tahu nak, asalkan tahu belajar dia punya cara nak greetings, at least greetings boleh tahu. So boleh apply. Basic. Kerja yang kita nak apply tu. Kalau kerja yang more memang memerlukan Japanese proficiency tu, of course kenalah lagi tingginya. Okay. So ada soalan yang tengah tengok live bersama Sensei pada malam ni, kalau ada soalan korang boleh je komen kat bahagian bawah tu. Sensei akan bacakan komen dan juga soalan anda, dan jangan lupa juga untuk like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat, dan tag kawan-kawan anda kalau ada yang siapa yang nak kerja kat Jepun ke, nak kerja dekat company Jepun sebab sekarang tengah belajar bahasa Jepun ni. Okay. So sekarang ni Wani Sensei ataupun Wafi Sensei, apa tips kalau siapa yang tengah sekarang ni tengah belajar bahasa Jepun. Tengah belajar bahasa Jepun. So macam mana dia nak join field ataupun join nak kerja yang company yang guna bahasa Jepun ni? Ada tak ada punya laluan ke, cara ke, macam mana? Apa yang perlu diorang buat lah sebenarnya? Okay, tips laluan. Woi, mana tu dia macam saya cakap tadi lah, macam kita tengoklah kerja apa yang kita nak apply tu. Kalau macam nak kerja yang memerlukan, memang kita kena assist client, kena service orang Jepun sendiri kan. Dia memang company yang interview tu dia akan minta, dia akan tengok kita punya kelayakan tu lah, ada ke tak kita pernah belajar kat Jepun ke tak. Kalau tak ada experience belajar kat Jepun pun, dia tengok kita ada dia kena ada satu JLPT lah. Communication skill. JLPT lah. Yang paling orang senang orang nak tahunya JLPT lah. Which is kalau untuk kerja yang bercakap-cakap ni, at least N3 kena ada, N3 JLPT. Tapi kalau kerja setakat macam kerja dekat audit ataupun ni macam content review. So dalam kerja sorry Dozo. Maksudnya walaupun kerja sebagai Japanese speaker dekat Malaysia, dia ada banyak cabang. Maksudnya ada yang memang kita kena sebagai Japanese speaker customer service, bercakap dengan klien Jepun kan. Tapi ada juga yang di sebelik-sebelik tabir.
macam tak perlu bercakap, hanya macam perlu faham, boleh baca, perlu faham, sebab ada yang macam kena isi borang ataupun content review ataupun isi audit something. Tu pun banyak sangat kerja-kerja yang macam tu. So yes, JLPT is one of the requirement, dia nak at least entry, tapi yang pentingnya masa kita mindset tu, masa interview tu, cara communication kan, cara kita interview tu macam mana. Yes, cara kita jawab soalan semua tu, kalau kita punya communication walaupun N1 tapi masa kita interview kita tak boleh nak cakap, tak boleh juga. So, kalau walaupun kita N3 ataupun N4 tapi masa interview kita jumbi, kita prepare betul-betul masa-masa mindset tu, kita cakap, kita boleh cakap, kita boleh jawab soalan dia. Sebab interview, sebab ada soalan tanya interview for Japanese position, dia jalankan dalam bahasa Jepun atau Inggeris kan. So interview both. Untuk Japanese speaker of course kena ada Japanese punya interview, tapi English pun dia guna juga, sebab both pun kena guna juga dalam kerja kan, bukan Japanese saja. So both dijalankan. So kalau kita boleh cakap, tak kisahlah kita ada JLPT berapa pun, insyaAllah boleh dapat position tu, based on apalah position kita apply tu. Okay. Wafi Sisi ada pun nak tambah Wafi Sisi? Teruskan je, boleh cakap. Adalah, okey dah, cantik dah tu. Dah cantik dah, close. Okay. Next. Okay, so next topic sebenarnya macam Wani Sisi cakap tadi kan, macam dia kerja tak seminggu bercakap. Ada yang content review, macam boleh cakap pasal content review orang tak faham juga kan. Contoh yang paling senang adalah kerja content review macam kerja dekat Google, betul tak? Google, yes, betul. Yes. Dia nak tengok benda tu kena translate Google Map tak salah saya kepada bahasa Jepun saja, betul tak? Dia tak perlu cakap tu sebenarnya, hanya untuk translation saja. Okay. Betul. Ni dia orang tanya, Sensei boleh bagi contoh-contoh company Jepun dan kerja-kerja yang melibatkan JLPT? Oh, ni soalan ni very general ni. Ada tak contoh-contoh? Kalau banyak. Amesang. Banyak. Kalau buka aje job street ke apa ke, semua dia tulis apa yang requirement dia, JLPT nak berapa ke apa semua. Mostly ada tulis lah dekat job street apa tu. Betul. Ya, okay. Ada orang tanya JLPT tu apa? Okay. Siapa yang tak tahu JLPT tu apa? Dia JLPT tu lah Japanese Language Proficiency Test. Dia macam kalau kita nak senang, dia macam test MUET lah. Kalau kita ambil test MUET untuk bahasa Inggeris, ini untuk bahasa Jepun. So dia ada level N5, N5, N4, N3, N2, N1. Yang paling tinggi adalah N1 lah. Okay. Dia nak menguji lah sejauh mana kita faham Japanese, sejauh mana level kita dekat Japanese tu. So kalau untuk nak belajar dekat Jepun, untuk under program JPA ke apa, kalau program lain mungkin cara lain lah. Kalau JPA kita wajib ambil JLPT tu sebelum kita fly. Kalau kita tak lepas, kita dapat fly lah. Itu EJU. Okay. Dah masuk topik lain. Tiba-tiba pula kan. Okay. Macam tadi Wafi Sensei pun ada cerita, Wani Sensei pun ada cerita tentang environment kerja dekat company sekarang kan. Okay. Macam mana dengan market people yang dengan Japanese ni, working life ni, adakah dia berkembang ke, ataupun kalau kerja kat sini memang macam Jepun style lah, ataupun dia lain, dia sangat macam ada orang cakap kerja kat Jepun susah lah, tahan kan. Adakah dekat kerja kat Malaysia ni tak sesusah ataupun tak susah, tak sekibishi, straight macam kat Jepun? Kalau nak bandingkan dengan kat Jepun, Sensei boleh mungkin kot, sebab Sensei tak pernah kerja kat Jepun, tapi pernah dengar cerita daripada orang yang kerja kat Jepun je lah. Nak banding dengan company yang pure apa yang Jepun, dekat Jepun, kat sini lagi relax kot. Dari segi ni lah kesimpulannya lah. Dari segi apa, sebab company Sensei company multinational company, so orang atas pun orang Europe, orang India, orang macam-macam orang, macam penuh dengan pelbagai budaya dalam satu company tu. So orang Jepun pun ada juga yang termasuk budaya kita je. Budaya kita kan. Sebab nak kata tapi benda tu kita lah sebagai rakyat Malaysia, kita tunjuk contoh yang baik lah supaya orang luar boleh ikut cara kita yang baik. Yes. Okay.
Ada orang cakap sini, kawan kata gaji untuk Japanese speaker minimum 6 hingga 7k tapi untuk Nyonji macam lebih sikit. Betul ke? Cerita pasal gaji, semua mesti nak tahu pasal gaji. Macam ni. Semua orang suka pasal gaji ni. Boleh tak korang cerita, sensei Wafi sensei boleh cerita range lah, tak payahlah cerita gaji sekarang, range berapa kalau kita ada kelebihan pandai cakap bahasa Jepun, range orang yang pandai boleh cakap bahasa Jepun berapa normally? Kalau untuk shared service lah, kalau untuk IT kalau untuk bidang lain sensei tak pasti sangat, tapi macam boleh macam dengar cerita daripada member lah. Kalau untuk IT, kalau untuk startup salary untuk apa? Untuk ni apa? Untuk orang yang baru grad lah. Kalau masuk IT field untuk Japanese speaker ya 5 ke 6k kot. Lebih 6k pun saya pernah dengar. Ada je. Ni saya kasih video terus. Atau 5k boleh dapat insya-Allah. Tu kalau share sembilan, kalau bidang lain saya tak pasti. Tapi dengan adanya bahasa Jepun tu membolehkan kita menerima allowance bahasa asing. Dan allowance bahasa asing tu tengok company dan biasanya tak rendah sangat lah. Kalau rendah pun mungkin 500, 300 ada juga, tapi yang tinggi-tinggi kadang 1000 ada, 1500 ada. Ya, tu kelebihan dia segi inilah gaji untuk Jepun, untuk orang yang boleh bercakap bahasa Jepun. Ya, yang cakap apa tadi Rahman kata kawan kata gaji kalau gaji ya betul lah. Gaji ni memang totally ikut company, company. Ya, dia punya Nihongo punya level, bahasa Jepun level korang. Lepas tu ikut company, ikut company apa. Kerja macam mana, dalam bidang apa. Kalau bidang IT lain sikit, kalau bidang airlines mungkin lain sikit, kalau bidang apa lagi selain IT airlines. So lain dia punya minimum dengan maksimum dia tu. So ada yang boleh capai, kalau kerja yang ringkas mungkin boleh capai 3 hingga 4 macam tu. Ada juga yang 3 hingga 4. Ada juga member yang 3 hingga 4. Ada juga yang tapi tak jumpa lah yang bawah pada 3 tu, tak jumpa lah. Alhamdulillah lah tak jumpa kan. Selalunya minimum pun 3 lebih hingga nak dekat 4 lah. 4 sampai boleh more to 10k lah kan kalau you have experience, level Nihongo you tinggi. Okay. Afnan tanya dia tadi, dah tanya sensei boleh kerja company apa. Sensei dah tulis kat poster apa kerjaan dia orang. Basically Wafi sensei kerja dekat NTT Malaysia Solution dan Wani sensei kerja dekat American Airlines lah. Okay. Ini soalan. Okay, sensei apa perbezaan peluang pekerjaan bagi orang yang boleh berbahasa Jepun, bagi orang yang boleh bahasa Jepun dengan tak boleh bahasa Jepun? Ada beza ke Wani sensei ataupun Wafi sensei untuk part ni? Ya, ada lah bezanya sebab kita ada keupayaan untuk belajar bahasa Jepun. So dia akan membuka pintu kepada pintu-pintu yang tertutup tu lah. Untuk layan, untuk posisi Japanese speaker lah. Macam ada market untuk kita attend and Japanese punya client. So siapa yang boleh buat benda tu? Of course orang yang boleh ada keupayaan bahasa Jepun. Apa belum perbezaan? Ya, banyak dulu masa sensei belajar bahasa Jepun, dulu masa sensei mula belajar bahasa Jepun, sensei tak nampak pun apa kelebihan bahasa Jepun ni. Sebab masa tu kita tak ada muka teki yang besar, kita just macam go with the flow, just belajar. So bila tak ada muka teki yang besar, Tochudek tu macam yang saya kata tadi first impression rasa Muzukashi, Taiheng. Sebab tu ramai tengah jalan give up, dia berhenti. Tapi you dapat peluang sekali je kan dalam hidup. So masa tu walaupun sensei pun rasa Muzukashi gila lah benda tu, nak ingat nak ni kan, tapi peluang tu takkan datang dah kalau kita lepaskan kan. So nak tak nak memang usaha juga untuk kuasai itu. Dan bila memang akan rasa susah dalam belajar bahasa apa-apa pun, kita akan rasa susah benda tu. Mencabar lah bak kata Amir Sang tadi, kan susah, mencabar. Memang mencabar. Apa-apa kita buat pun, pekerjaan apa-apa kita buat pun, benda apa yang kita buat pun ada cabaran dia. Tapi nak tak nak je, kalau tak besar kita punya tujuan tu, so sampai tu lah separuh jalan lah. Macam kita belajar sekarang, orang student-student kat Jepun yang belajar sekarang. Okay, ada juga yang Tochudek Kimeta kan, ada yang
berhenti sebab mungkin tak ada sebab, tak ada reason untuk dia teruskan. Yes, tak ada reason untuk diteruskan. So kita first kita kena cari reason kenapa kita nak belajar tu. Nak buat apa. So bila kita dah belajar kuasai, apa tadi soalan dia? Dah mengaku lupa. Tak apa. Dia macam ni. Okey. Kita macam soalan dia. Kita tukar soalan dia. Apakah nasihat untuk orang yang minat nak belajar bahasa Jepun, tengah belajar bahasa Jepun? Wani Sensei, teruskan je Wani. Apa nasihat orang kepada yang tengah nak belajar? Okay, masa kita belajar kita tak tahu apa kebaikan kita akan dapat nanti. So, tapi bila kita dah balik, kita dah kerja, baru kita nampaklah kebaikan tu. Benda tu yang saya selalu sampaikan kepada kohai-kohai saya yang tengah belajar. Ramai je yang nak give up. Kohai saya maksudnya student yang tengah belajar, ada yang student saya dan juga ada student yang tengah belajar untuk ke Jepun untuk program sama macam saya. Ada je yang nak give up ke apa kan. Tapi apa yang kita tekankan, kita tak tahu apa yang kita akan dapat masa depan nanti. So bila saya dah balik Malaysia, saya dah mula dalam bidang pekerjaan ni, baru saya tahu banyak kelebihan sebenarnya kita tahu bila kuasai bahasa Jepun. Sebab market dekat Jepun sekarang memang tengah naik dekat Malaysia, tapi orang tak ada, dia perlukan orang, dia cari orang. Lepas tu dia yang cari kita, bukan kita cari dia. Mostly bukanlah nak besar-besar kan, tapi mostly banyak kita tak cari pun, macam nanti bila pindah kerja ni pun masa tu tak mencari pun, tak berniat nak cari, nak tukar kerja pun, tapi ada offer yang datang, ada better offer yang datang. So ada peluang tu besar lah, peluang tu sangat besar bila kita ada bahasa tu. Dan so apa yang saya sampaikan, jangan give up lah. Memang rasa susah. Kalau kita berhenti, kita pergi benda lain pun nanti ada susah juga kat situ. So don't give up, teruskan, and then insyaAllah nanti akan ada better future lah, insyaAllah. So yang macam Wani Sensei cakap, basically kita kena ada matlamat kenapa kita nak belajar bahasa Jepun tu. Kalau kita tak ada matlamat, dia basically kena ada big why. Dia macam ni lah, contoh kita guna Waze ni kita nak pergi KLCC. So macam tengah-tengah jalan tu jalan jam tiba-tiba kan, ataupun kereta rosak ke macam mana. So kita cubalah reroute Waze tu pergi tempat lain pula kan, lalu jalan lain untuk sampai ke KLCC. Basically kena ada matlamat kita, kena ada big why kenapa kita nak belajar bahasa Jepun tu lah. Okay, Wafi Sensei, ada nasihat tak kepada yang tengah belajar bahasa Jepun, yang baru je nak belajar bahasa Jepun, mana tahu kan, yang teringin nak kerja kat company yang guna bahasa Jepun ni, Wafi Sensei? Okay, nasihat saya, nak belajar tu cari benda yang awak fun lah belajar. Macam Sensei dulu suka dengan lagu. So Sensei banyak dengar lagu Jepun. Dengar lagu Jepun tu, tengoklah lirik dia. So belajar dia punya kosakata dekat lirik Jepun. Belajar search kamus. So tu kalau yang minat muzik, minat lagu. Kalau orang yang minat drama, tengoklah drama banyak-banyak. Tengoklah subtitle. Belajar melalui apa yang korang minat dululah. Supaya janganlah korang terus tempur dengan kanji, dengan hiragana, dengan takana. Benda tu payah, nak kena ingat. Kita cari yang kita selesa dulu, benda yang kita seronok. Fun, belajar fun dulu. Okay, lepas tu macam kalau orang yang suka bercakap, carilah kawan Jepun. Orang suka bersosial kan, cari kawan Jepun. So lepas korang dah sampai satu tahap, macam korang dah belajar basic ke kan, so korang kena pastikan konsisten. Time tu barulah macam Wani Sensei cakap tadi, cari big why. Time tu korang akan nampak lah apa yang korang nak capai melalui belajar bahasa Jepun ni. Kalau korang nak kerja dalam bidang yang melibatkan bahasa Jepun, so korang kena pulun lebih lagi kat situ, yang akan betul-betul korang akan melibatkan korang punya komitmen, keseriusan korang, akan memainkan peranan lah. So tapi kat Malaysia ni bukan payah sikit, sebab kita environment lain. Kita belajar bahasa Jepun, belajar kata-kata semua, tapi balik rumah makan budu, makan ni terus tukar balik environment. Payah sikit lah. So kena makan sushi lah Wafi Sensei. Ya, masa aku sebab kita tak ada 10 hours, kita akan kan. Sebab kalau kat Jepun, belajar kat bahasa Jepun, hidup kat Jepun, tengok kat luar, tengok environment, tengok signboard semua bahasa Jepun. So benda tu membantu. So kalau macam ni kita kena pulun lebih sikit untuk kita teruskan konsisten. Dia kat situ lah kita kena konsisten tu. So Sensei cadangkan, carilah kawan-kawan Jepun supaya benda yang kita belajar tu kita boleh praktikkan supaya dia menjadi relevan. Kita cari Jepun, joinlah cakap Jepun ni, sebab cakap Jepun merupakan salah
platform untuk kita bercakap dengan orang Jepun. Banyak kita cakap dengan orang Jepun itu kan, ada buat kelas online kan, berapa apa dengan universiti. Yes. Dengan okay ya. Yes. So point Wafi Sensei basically korang kena cari circle sebenarnya. Kena cari orang circle ni, tak kisahlah kawan ke, orang Jepun ke, yang semua yang minat Jepun ke, macam basically cari circle lah. Macam Wafi Sensei cakap, kalau nak belajar bahasa Jepun mungkin boleh join kelas cakap Jepun. So macam hari malam ni pun, kalau siapa yang berminat untuk join belajar bahasa Jepun secara online, kalau nak dapatkan free preview belajar bahasa Jepun secara online, korang boleh je pergi dekat website ni. Saya sila tulis dekat website ni, online.cakapjepun.com. Dekat situ korang masukkan kod lah. Korang boleh masukkan kod saya letak link kat bawah supaya korang boleh masukkan kod tu. Korang letak je kod live Facebook CJ. Live Facebook CJ. Lepas tu boleh tengok preview, korang boleh decide sama ada nak join live ke macam mana kan sebagainya. Dan yang paling penting, macam Wafi ni cakap, kita kena cari kawan. Macam kat Malaysia ni susah sikit nak belajar kan. So dekat Cakap Jepun ni ada juga group Telegram, ada kawan yang minat bahasa Jepun. So kalau kita minat bahasa Jepun, kawan-kawan yang minat bahasa Jepun, dia akan beri semangat lah. That's why Sensei pun buat live pada malam ni, untuk korang dapat semangat untuk belajar bahasa Jepun. Kenapa kena belajar bahasa Jepun ni? Apa yang kelebihannya belajar bahasa Jepun? Okay? Belajar bahasa ni, satu, kita memang kena praktis. Kalau kita tak praktis, kita takkan boleh kuasai. Belajar sahaja, tulis saja, ingat tulis saja, kita takkan dapat kuasai. Sebab tu Cakap Jepun dia tekankan kepada cakap Jepun. Untuk cakap Jepun, kita lebih tekankan kepada boleh bercakap baru menulis. Sebab kita macam, yelah, konsep kita, sebab cakap tu lebih senang lah daripada menulis dan lebih fun. So kita nak dapatkan fun, feeling untuk belajar bahasa tu dulu. So baru kita boleh macam lagi semangat nak belajar, lagi semangat belajar. Dan bila kita join satu-satu, bila kita belajar sendiri tu boleh. Ada soalan macam kata, macam mana orang Cina boleh cepat je belajar bahasa Jepun daripada orang Malaysia kan, Melayu. Tapi tak kisahlah Melayu ke Cina ke, sebenarnya boleh je. Mungkin Cina salah satu kelebihan dia boleh baca kanji, tulisan kanji Jepun tu, so dia lebih cepat. Tapi kalau kita pun usaha sama macam dia, kita pun boleh buat juga. So ada juga yang macam study sendiri, dengar Japanese drama ke, lagu ke, kemudian dia ulang-ulang cakap sendiri, boleh cakap sendiri, boleh je nak buat macam tu. Tapi ada orang yang dia kalau sendiri, dia tak rasa semangat, so dia perlukan circle. So bila orang macam ni lah yang macam mostly dia akan join Cakap Jepun ni ke. So dalam Cakap Jepun ni, kita bukannya ada kelas belajar cakap Jepun je, tapi kita ada buat juga macam outdoor class tu kita pergi, kita buat aktiviti koryukai, bertukar-tukar budaya dengan orang Jepun, kita invite orang Jepun. So dekat situ kita dapat circle yang kita boleh praktis cakap tu. Bila kita first memang rasa gelabahnya nak cakap kan, macam mana nak cakap ni, nak cakap satu ayat pun susah. Tapi bila kita praktis, bila kita start praktis, kita start cakap, insyaAllah lah boleh. Okay. So yang tengah tengok live bersama Sensei malam ni, kalau ada soalan korang boleh komen. Kita ada lebih kurang lagi 5 minit untuk live malam ni. Yang baru join, first time join live bersama Sensei pada malam ni, terima kasih banyak-banyak. Sensei harap sangat live perkongsian bersama dengan Wafi Sensei, dengan Wani Sensei malam ni memberi manfaat kepada korang, dan yang paling penting memberi semangat untuk korang belajar lagi bahasa Jepun. Tak semestinya orang cakap belajar bahasa Jepun ni sebab anime je, nak tengok anime je sebenarnya. Sebenarnya ada yang future yang akan datang yang akan memberi manfaat untuk career korang. Macam minggu lepas bersama dengan Fadilah Sensei, dengan tetamu dia, cerita dengan belajar bahasa Jepun ni, boleh kerja kat Jepun, gaji, environment dan sebagainya. So itu yang paling penting sebenarnya untuk korang buatlah. Okay, Wafi Sensei, kata-kata terakhir, last kata-kata untuk yang tengok yang live pada malam ni. Okay, last cakap apa saya sukalah, saya nak kata bila kita belajar bahasa asing ni, tak kisahlah bahasa Jepun ke, bahasa Arab ke, bahasa apa kan, kita sebenarnya belajar bahasa ni dia datang satu package dengan belajar masyarakat tu punya budaya, masyarakat tu punya mindset, budaya, cara berfikir, semua-semualah. Dia datang dengan package dengan benda tu. So bila kita bercakap bahasa orang,
Okay, bila kita bercakap bahasa asing tu, bahasa orang asing tu kan, kita akan lihat dunia ini seperti native speaker orang tu. Kita akan melihat dunia ni dari perspektif yang berbeza, dari perspektif native speaker tu. Bila kita kan kadang-kadang kalau kita macam kita cakap English ni, kita akan macam tukar sikit personality kita dan kita express kita punya idea pun differently kan. Kita macam be more direct. Macam be more vocal lah. Kalau Jepun ni, kan kalau kita belajar bahasa Jepun, macam banyak nak deny kan, macam banyak merendah diri. So kat situ kita akan belajar cara orang dia berfikir, cara macam mindset masyarakat tu sendiri. Belajar masa orang Jepun ni, dia terkenal dengan sifat-sifat positif dia, macam disiplin, kebersihan, kepentingan. Dia punya omoyari. Omoyari apa? Omoyari itu adalah kita selalu berfikir pasal orang lain, empathy kita tinggi, kita put ourselves in others shoes. Itulah. So tu saya rasa benda yang paling besar lah saya belajar daripada bahasa Jepun, which is daripada budaya, cara berfikir orang Jepun tu. Kita sentiasa, sebelum kita buat something tu, kita fikir pasal orang lain dulu. Fikir pasal keluarga kita ke, fikir pasal isteri kita ke, fikir pasal anak kita ke, sebelum kita fikir pasal diri kita. Kita utamakan kepentingan orang lain, which is sangat kenalah dengan apa yang Islam ajar tu. Kalau ada satu hadis yang famous tu, kalau kita tak akan mencintai saudara kita macam mana apa yang nak cakap tu Vincent? Kita tidak akan mencintai apa? Nanti Google lah. So my utama point saya adalah kita belajar kita be more empathy, kita jadi lebih, minda kita lebih luas, berfikir secara lebih besar, kita lebih faham akan pelbagai budaya. So marilah belajar bahasa asing, especially bahasa Jepun lah, sebab saya belajar bahasa Jepun. Okay, Wani Sensei ada kata-kata terakhir untuk yang tengah tengok live bersama kita pada malam ni. Bukan senang nak ajak Wani Sensei join live malam ni. Okay, Wani Sensei ada apa-apa yang nak diperkatakan untuk dia tengok live malam ni? Banyak yang Wafi Sensei dah cakap dah. So tak ada apa dari saya, tapi belajarlah apa-pun, belajarlah bahasa apa-pun, semua ada cabaran. Tapi kalau kita punya tadilah mempetiki kita tu, kita punya tujuan tu kalau kecil, dia akan jadi kecil, dia akan kita nampak besar. So tentukan apa yang kita nak dapat daripada apa yang kita belajar ni. Kalau setakat nak tengok anime je, boleh je belajar. Ada je orang belajar tengok anime je kan, tak ada masalah. Tapi takat anime je lah, kita faham bahasa anime je lah. Tapi kita tak boleh nak pergi jauh. Mungkin kita, so kalau kita nak pergi jauh, kita kena besarkan lagi, luaskan lagi kita punya muka tinggi. Dan belajar bahasa ni, jangan cepat give up lah. Sensei pun sekarang tengah belajar satu lagi bahasa lain. Bahasa apa tu? Kangkoko. Bahasa Korea kan mana Sensei? Korea. Mula-mula belajar tu sebab minat je. So kita punya tujuan tu kecil je sebab macam minat tengok drama. So macam nak faham. Tapi lama-lama tu mungkin kita boleh jadikan satu bahasa Korea ni satu lagi language untuk dalam diri saya. So saya besarkan matlamat tu sikit. So sekarang saya ambil kelas lah. Saya pun belajar. So dalam masa sama saya pun mengajar bahasa Jepun. So saya suka mencabar diri saya lah untuk try benda yang saya tak pernah buat, dan bila kita dah tetapkan apa yang kita nak dapat tu, kita usaha sampai dapat, insyaAllah. Hadis tadi, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya. Okey. Ada yang cari. Pada 99 pada tu share dekat sini, tidak beriman sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya, sebagai dia kasih kepada dirinya. Dan insyaAllah kalau anda semua, kalau korang semua betul-betul kuasai, ada peluang di masa depan, boleh kerja dalam bidang, tak kisahlah bidang apa pun, tapi boleh apply kerja yang boleh Japanese speaker, insyaAllah. Boleh, insyaAllah, why not? Kena cuba. Dan satu lagi, boleh beri manfaat pada orang untuk ajar pula bahasa Jepun. Yes. Ada yang komen dekat sini nak mengajar dekat Jepun pula bahasa ni. Okay, that's good. Okay. Come on, boleh. Itulah sebenarnya macam Sensei tu cakap agak, apabila kita belajar bahasa Jepun ni, dia akan menjadi satu, dia berkaitan, kalau kita dah pandai cakap Jepun, kita akan jadi satu talent dekat kita. Dan talent ni orang tak boleh ambil tau. Orang tak boleh nak curi daripada kita dan sebagainya. So
bagi sensei nasihat kepada yang tengah tengok live bersama sensei pada malam ni, bersama sensei malam ni, korang cubalah explore diri, belajar bahasa Jepun. Time PKP dulu pun ramai yang join kelas dekat Cakap Jepun online kelas. Sensei terkejut sampai satu bulan tu, bulan 4 tu yang register untuk online kelas sampai 40 orang tau. So ramai sangat orang sini nak belajar bahasa Jepun tapi tak tahu medium dia macam mana. Ramai nak belajar bahasa Jepun, kelas jauh dan sebagainya. Kalau siapa yang berminat untuk belajar bahasa Jepun, korang boleh je Sensei bagi free preview kepada yang join live pada malam ni. Korang pergi ke online.cakapjepun.com. Lepas tu kena masukkan special code FB Live DJ. Lepas tu korang boleh tengok preview tu lah. Okay, so Sensei rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Wafi Sensei dan juga Wani Sensei kerana sudi join live Cakap Jepun pada malam ini. Dan Sensei harap juga memberi manfaat dan juga cakap semangat kepada semua orang yang tengok live pada malam ni. Yang tengok live pun jangan lupa nak like, share video ni, tag kat kawan-kawan mungkin dia nak tengok lagi live lepas ni ataupun tak sempat nak tengok. Korang share kat kawan-kawan anda, dia boleh tengok balik live ni lepas ni. Okay, so itu saja daripada Sensei dan juga daripada Wafi Sensei, Wani Sensei. Itu saja kan? Ada apa-apa lagi nak cakap ke? Last, okay. So, 日本人の方見てくださってありがとうございます。わかるかどうかわかんないですけど。そうですね。ありがとうございました。ada orang Jepun juga tengok live malam ni. Okey, bagus betul. Arigatou gozaimasu. Okey, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang tengok live. Tahniah juga yang stay daripada awal sampai akhir dan dapatlah poin-poin apa yang Wafi Sensei dan juga Wani Sensei share pada malam ini. Okey, so itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak minasang. Arigatou gozaimasu. Kejap lah. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Hai minasang. Oyasumi nasai. Okey. Oyasumi nasai. Okay, so terima kasih banyak-banyak Wafi Sensei dan juga Wani Sensei yang join live pada malam ini. Dan Sensei harap dia orang memberi manfaat kepada korang. Dan macam Sensei cakap tadi, kalau ada apa-apa saja korang boleh, korang boleh pergi ke website Cakap Jepun, online.cakapjepun, dapat special code untuk preview online. Dan juga kalau ada yang nak dapatkan buku Cakap Jepun, ramai tanya dapatkan buku Cakap Jepun macam mana, korang boleh dapatkan buku Cakap Jepun. Sekarang kita ada, kalau anda beli buku First Aid Cakap Jepun, korang akan dapat free kelas. Macam hari Sabtu lepas Sensei baru je habis kelas yang ke-5. Kita dah sampai kelas ke-5 sebenarnya. Kalau nak dapatkan buku First Aid, korang boleh dapatkan buku First Aid. Dan buku ni bagi Sensei dia memberi, cakap senang je untuk anda belajar bahasa Jepun. Dan dia start ni paling basic dan paling basic. Dan Sensei juga bagi free kelas siapa yang beli buku ni. Okay, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu depan, InsyaAllah minggu depan dengan topik yang lain juga, dengan mungkin kita akan jemput guest yang lain juga minggu depan. So Sensei harap korang stay setiap hari Isnin pukul 9 malam bersama dengan Cakap Jepun. Okay, so itu saja daripada Sensei malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Minasang arigatou gozaimasu. Oyasumi nasai.